akan dibantu oleh penolong pengada pertama Wan Salman, Wan Yusof dan juga Muhammad Nur Abdul Rahman. Tiupan whistle permulaan telah pun dibunyikan oleh S. Sintarajan. Jadi kita mengharapkan satu perlawanan yang menarik dan kita lihat bagaimana tolakan ke belakang yang dilakukan oleh Nick Muhammad Syarul Azim kepada penjaga golnya iaitu Khairul Fahmi. Dan sesuatu yang juga menarik, asakan awal yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu, kesilapan sebenarnya sebentar tadi dilakukan oleh Nur Hafiz Zamani Misbah, hampir lagi memberi ruang yang selesa bagi pasukan Terengganu. Dan sesuatu yang menarik juga, Lim, sebelum kita tumpukan perhatian kepada perlawanan yang berlangsung nanti ialah Indra Putra Mahyudin, Hairudin Omar. Itu dua pemain veteran dari dua pasukan yang berbeza ini. Pengalaman mereka apakah akan memberi impak kepada corak permainan kedua pasukan? Sudah tentu. Sebenarnya bukan sahaja Indra Putra, Hairudin, malah Zamani Misbah juga. Ya. Sudah lama midfield. Tetapi dengan adanya Brandon Gunn dan mungkin ada sedikit pertukaran daripada K. Devon, tidak menurunkan Jonathan McCain dan meletakkan Zamani Misbah yang akan bergandingan dengan Muslim Ahmad. Jadi mungkin ada sedikit taktikal perubahan taktikal di sana. Talukan yang dilakukan sebentar tadi oleh Traore, tetapi dia dapat meneruskan permainan. Satu situasi yang agak menarik sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Kawalan yang dilakukan oleh Khairul Izzuan sebentar tadi cuba melancarkan serangan bagi pasukan Kelantan, tetapi sayang sekali terlepas akhirnya gerakan yang dicuba diatur melalui Muhammad Qayyum. Dan walaupun sebelum itu nampaknya Gustavo Lopez telah pun dikasari oleh Indra Putra Mahyudin. Kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Indra Putra Mahyudin, dan itu memberikan sepakan percuma yang pantas dilakukan oleh pasukan Terengganu. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, tetapi kawalan yang cukup mudah dilakukan oleh Nur Hafiz. Ya, dua pemain yang agak bahaya untuk pasukan Terengganu, iaitu Gustavo dan juga Isen Nakajima. Sekiranya pemain-pemain Kelantan dapat mengunci dua pemain ini, saya rasa tidak ada masalah untuk mereka menangani pasukan Terengganu pada malam ini. Sementara itu kita belum lagi dapat melihat gerak-gerak menarik daripada flankers ataupun bahagian tepi, tetapi asakan sekarang ini cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan, tapi ada tolak menolak yang berlaku dan akhirnya Muhammad Qayyum dipersalahkan kerana melakukan kekasaran terhadap Hairudin Omar. Kita lihat bagaimana insiden itu berlaku dan sememangnya satu keputusan tepat dibuat oleh S. Sintarajan, iaitu pengadil yang bertugas pada perlawanan ini. Satu indikasi yang menarik, corak permainan yang menarik sebenarnya dipamerkan oleh kedua pasukan di minit-minit awal permainan ini, dan inilah yang ingin kita lihat berterusan sebenarnya. Corak permainan daripada kedua pasukan, satu lagi hantaran jauh, tetapi walaupun kurang desakan sebenarnya, tetapi nampaknya Nick Muhammad Syarul mengambil keputusan untuk menanduk bola itu keluar untuk memberikan sepakan penjuru. Dan ini sesuatu yang mungkin boleh membahayakan pintu gol mereka. Ya, satu safe play daripada beliau mengeluarkan bola tersebut. Nakajima sudah pun bersiap sedia di kawasan kotak penalti. Sementara itu Vincent Bikana juga sudah naik ke atas. Sepakan yang akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Apakah dia akan melakukan satu in-swinger? Nakajima sudah pun meluru sebenarnya. Tetapi ini dah baru sepakan dilakukan. Satu antaranya agak menarik, tetapi berjaya dikeluarkan walaupun buat seketika. Satu lagi asakan. Gustavo Lopez, ada dua pemain yang mengawal pergerakannya, jadi terpaksa menolak pada Joseph Kalangti. Dan sebentar tadi dibantu oleh Zarul Anwar, tetapi terlepas sekarang ini, dan kawalan yang tidak dapat dilakukan oleh Indra Putra akhirnya terlepas gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Kelantan buat seketika. Kawalan menarik yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Hantaran yang tidak tepat, mudah dikawal sekarang oleh Muhammad Qayyum, cuba menggerakkan serangan, tetapi mungkin menghadapi sedikit kesukaran dan akhirnya terpaksa memulakan semula gerakan daripada bahagian bawah. Qayyum, satu hantaran jauh yang agak menarik sekarang ini, tetapi akhirnya terlepas walaupun berada di sana Dramani Traore, tetapi dia juga terlepas walaupun Wanzak Haikal juga berada di sana untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik. Kita lihat bagaimana Traore, tetapi kawalan kemas yang dilakukan sebentar tadi oleh
Hafizi Faizal tidak memberi ruang yang selesa kepada Dramani Traore. Satu lagi hantaran jauh yang dilakukan oleh Muslim Ahmad. Satu gerakan yang menarik sekarang ini cuba diatur oleh pasukan Kelantan. Kita lihat sekali lagi Indra Putra Mahyudin cuba menggerakkan serangan. Nah, kali ini dia melakukan satu kesilapan. Nakajima sekarang ini satu lorongan yang agak menarik, peluang yang agak terbuka, tetapi sayang sekali gagal. Muhammad Fakhur Razi yang berada pada posisi yang cukup menarik, tetapi dia gagal untuk melakukan sesuatu yang berkesan. Kesilapan yang dilakukan oleh pemain Kelantan iaitu Indra Putra Mahyudin. Tetapi counter attack pantas sekarang ini, tetapi mudah saja dikawal oleh Vincent Bikana dan akhirnya melakukan clearance. Mengatur gerakan sekarang ini Zairul Anwar, satu hantaran yang cukup jauh dan menunggu di sana Brandon Gunn dan juga pemain bahaya mereka iaitu gerakan yang cuba diatur, tetapi sayang sekali agak terlambat gerakan yang ingin diatur sebentar tadi oleh Issei Nakajima dan terlepas satu lagi gerakan. Tetapi mereka masih lagi mengawal permainan. Tandukan tipis yang dilakukan oleh Issei Nakajima, tetapi tinggi melepasi pintu gol. Ya, kita boleh lihat serangan dibuat oleh pasukan Terengganu dan Kelantan masih lagi mencari rentak, cuba mencari Traore di hadapan. Tetapi banyak hantaran dipatahkan oleh pertahanan pasukan Terengganu di sana. Dan kita boleh lihat tadi ada satu percubaan serangan daripada pasukan Terengganu. Satu serangan yang baik dan berjolak ada Nick Syarul Azim berada di bahagian belakang membuat satu covering untuk Zamani Misbah di sana. Jadi apa yang saya tahu, gol pertama adalah amat krusial untuk kedua-dua pasukan. Jadi saya ingin melihat juga siapakah yang berjaya menjaringkan gol pertama atau adakah separuh masa pertama akan berakhir dengan kedudukan 0-0. Ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan Lim 20 minit yang pertama dalam separuh masa yang pertama ini juga merupakan momen-momen yang cukup penting sebenarnya, detik-detik yang cukup penting bagi kedua-dua pasukan. Ya, betul Syikawi. 15 atau 20 minit pertama adalah amat krusial untuk kedua-dua pasukan sebenarnya. Kerana kadang-kadang ada pasukan yang mungkin mereka tidak settle down lagi. Mungkin mereka akan mengambil masa 15 atau 20 minit barulah seluruh pasukan akan berasa settle down. Okey, kekasaran yang dilakukan oleh Muhammad Hafizi Faizal terhadap pemain yang kita lihat di gambar tadi, siapa lagi kalau bukan Issei Nakajima ataupun pemain maafkan saya Brandon Gunn sebenarnya. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kelantan, tetapi mereka gagal untuk menggunakan sepakan percuma itu dengan berkesan. Sekali lagi tidak menjadi gerakan yang cuba diatur. Jelas bahawa pergerakan Issei Nakajima begitu ketat dikawal oleh pemain-pemain back Kelantan. Jadi dia terpaksa mengubah posisinya daripada tengah ke sebelah kiri dan juga ke sebelah kanan. Tetapi satu lagi tolakan yang tidak tepat dan akhirnya mudah bagi Nik Muhammad Syarul mengawal situasi bagi pasukan Kelantan. Tolakan pendek yang dilakukan oleh Wan Zack Haikal. Ini dia Wan Zack. Kelantan memerlukan pergerakan-pergerakan menarik daripada Wan Zack Haikal. Muhammad Khairul Izwan, tetapi begitu mudah dikawal oleh Vincent Bikana. Hantaran yang menarik yang dilakukan kepada Gustavo Lopez, tetapi itu dia sepakan pantas ataupun sepakan percuma yang pantas dilakukan, tetapi terlalu kuat untuk dikejar oleh Issei Nakajima. Jadi kita tahu bahawa Issei Nakajima akan banyak membuat hantaran larian-larian ke arah space, kerana kita tahu beliau bermain keseorangan di bahagian atas dan akan dibantu oleh Gustavo di sana dan juga Joseph Kalangti. Satu lagi Brandon Nik Muhammad Syarul. Ini menarik sekarang ni Wan Zack Haikal, tetapi sekali lagi Vincent Bikana bertindak pantas, tetapi sekali lagi tolakan ke depan pintu gol, tetapi Traore terlalu jauh dan penjaga gol Terengganu Amirul Hakimi sudah pun dapat melihat dengan jelas pergerakan bola itu dan beliau keluar untuk menyelamatkan situasi. Jadi permainan agak seimbang untuk 10 minit pertama ini. Ya.
Belum lagi ada percubaan yang mencemaskan pintu gol kedua-dua pasukan. Minit ke-10 separuh masa yang pertama. Tetapi setakat ini Lim, boleh dikatakan kita terhibur dengan corak permainan yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Ada urgensi sebenarnya dari corak permainan mereka. Ya, kedua-dua pasukan bermain dengan formasi yang sama. Ya. Dan kita boleh lihat bahawa Indra berada di bahagian bawah bersama Brandon Gunn. Brandon mudah mengawal situasi sekarang ini bagi pasukan Kelantan, tetapi mereka bermain dengan begitu berhati-hati. Akhirnya tolak ke belakang yang dilakukan oleh Nur Hafiz Zamani Misbah kepada Khairul Fahmi. Sepakan yang dilakukan oleh Apek, tetapi sudah pun jelas bahawa Dramani Traore sudah pun berada pada posisi offside. Dapat dikesan dengan jelas oleh penolong pengada pertama, iaitu Wan Salman Wan Yusof. Satu sepakan yang menarik yang dilakukan oleh Bikana. Walaupun dia cuba mencari Nakajima, tetapi jelas bahawa Nakajima sentiasa saja dikawal dengan begitu rapi. Tidak ada ruang yang selesa untuk beliau setakat ini. Wan Zack Haikal cuba menggerakkan serangan, tetapi sekali lagi pergerakan yang cuba diatur melalui Wan Zack Haikal juga tidak menjadi. Kombinasi di antara beliau dan juga Dramani Traore belum lagi kita lihat mencetuskan sesuatu yang menarik dari gerakan-gerakan yang cuba mereka atur. Banyak hantaran terakhir daripada pasukan Kelantan, daripada pemain-pemain midfield mereka cuba mencari Traore. Banyak hantaran mudah diambil oleh pemain-pemain Terengganu. Brandon kali ini menarik gerakan yang cuba diatur oleh Brandon Gunn. Lorongan, tetapi sekali lagi berada di sana dua pemain Terengganu untuk mengawal situasi, termasuklah clearance yang dilakukan oleh Vincent Bikana sebentar tadi. Tolakan yang terlalu jauh sebenarnya untuk dikejar oleh Muhammad Qayyum dan akhirnya memberikan lontaran ke dalam sekarang ini. Jadi satu situasi yang kita ingin lihat dipertingkatkan sebenarnya oleh pemain-pemain kedua-dua pasukan. Dan mereka juga harus barangkali mengubah variasi gerakan yang cuba diatur. Contohnya kita lihat bagi pasukan Terengganu sendiri, Joseph Kalangti nampaknya tidak begitu banyak melancarkan atau membantu serangan-serangan yang lebih kemas. Okey, Kelantan sekarang ini sekali lagi cuba melakukan sesuatu yang agak menarik. Satu cross dan itu dia. Tepat sepakan yang dilakukan oleh Wan Zack Haikal, hasil daripada cross yang dilakukan oleh Nik Muhammad Syarul Azim dalam minit yang ke-14 separuh masa yang pertama ini. Satu gerakan yang baik daripada pasukan Kelantan. Kita boleh lihat tidak ada sesiapa yang membuat marking ke atas bahagian kiri kawasan pasukan Terengganu, dan satu hantaran, satu cutback. Okey, kita boleh lihat di sini. Satu passing yang baik daripada, dan satu hantaran daripada Nik Syarul Azim. Terus mencari pemain bernombor 7 Wan Zahrul Nizam. Wan Zahrul Nizam. Dan siapakah yang sebenarnya marking ke atas Wan Zahrul? Ya, kita lihat di sini satu rembatan yang agak mudah, satu gol yang mudah, gerakan yang baik daripada pasukan Kelantan. Dan Harudin agak lambat di sana, kita boleh lihat. Wan Zack sebenarnya yang menjaringkan gol tersebut. Jadi jaringan yang pertama daripada Wan Zack Haikal, hasil daripada hantaran ataupun cutback yang cukup tepat yang dilakukan oleh Nik Muhammad Syarul Azim. Dan sebenarnya kita tahu bahawa kedua-dua pasukan ini dalam 3 perlawanan terakhir mereka bolos 10 gol daripada 3 perlawanan. Dan 3 perlawanan terakhir mereka masih lagi cuba mencari kemenangan. Jadi tempo permainan sudah pastinya akan berubah daripada situasi ini. Satu percubaan kali kedua, tetapi kali ini walaupun berusaha keras tetapi akhirnya terlepas percubaan yang ingin dilakukan sebentar tadi oleh pasukan Terengganu. Tetapi sementara itu pengadil sudah pun melihat bola itu sudah pun keluar dan ini memberikan satu lagi sepakan penjuru. Kita lihat satu percubaan yang dilakukan sudah pun membias sebenarnya, walaupun tangkapan cuba dilakukan sebentar tadi, percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Qayyum.
ataupun percubaan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain Terengganu. Maafkan saya. Satu sepakan penjuru tetapi gagal untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Walaupun asakan cuba dilakukan lontaran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Terengganu, pantas dilakukan oleh Gustavo Lopez, tetapi satu lontaran yang tidak baik, hantaran jauh dari Indra Putra, tetapi terlalu jauh, terlalu kuat sebenarnya, dan cukup mudah bagi penjaga gol Terengganu iaitu Amirul Hakim. Ya, kita boleh nampak bahawa Indra cuba mencari Wan Zarul Nizam di sana di bahagian wide. Satu Tetapi lagi hantaran tersebut agak jauh tersasar. Jack Haikal, kombinasi yang menarik di antara beliau dan juga Nick Muhammad Syarul Azim. Pujian harus diberikan kepada Nick Muhammad Syarul Azim yang melakukan assist yang cukup tepat bagi membolehkan rakannya iaitu Wan Jack Haikal menjaringkan gol menit yang ke-14 tadi. Terengganu menguasai semula permainan. Satu lagi hantaran yang cuba dilakukan oleh Indra Putra, tetapi sekali lagi terkandas. Tandukan yang dilakukan oleh Nick Muhammad Syarul Azim juga berjaya dihalang oleh Haridun Omar. Sementara itu Nick Muhammad Syarul Azim nampaknya dipersalahkan oleh pengadil. Kita lihat ini dia sakan dari belakang yang agak keras dilakukan terhadap Gustavo Lopez. Gustavo Lopez sekarang ini bagi pasukan Terengganu, Nakajima. Satu kawalannya agak baik tetapi terlepas gerakan yang cuba diatur Lopez. Terpaksa menggerakkan semula serangan. Gustavo Lopez. Nah, apakah kali ini dapat melakukan sesuatu? Hantarannya agak kemas, tetapi kita lihat walaupun cuba diarahkan kepada Joseph Kalangti, tetapi agak sukar bagi pemain ini kerana dia berada hanya berseorangan saja, dan situasi itu telah pun dibaca dengan kemas oleh pemain-pemain barisan pertahanan pasukan Kelantan. Baiklah, satu lagi sepakan penjuru sekarang ini. Dan kali ini sepakan ini akan dilakukan oleh Zairul Anwar Zailani. Satu sepakannya agak rendah tetapi mudah saja dikeluarkan. Tetapi masih lagi bahaya percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Afizi Faizal, tetapi tidak mencemaskan pintu gol pasukan Kelantan yang dikawal dengan mudah sebentar tadi oleh Khairul Fahmi Cemat. Ya, saya rasa pasukan Kelantan sudah settle down dan mereka sudah mula menjumpa rentak bermain selepas 15 minit. Kawalan yang dilakukan terhadap pergerakan yang cuba dilakukan oleh Wan Zack Haikal, tetapi terpaksa menolak bola itu keluar. Pemain muda yang dianggap cukup kreatif sebenarnya corak permainannya. Satu lagi gerakan yang menarik sekarang ini, cuba melepaskan diri tetapi akhirnya melakukan satu lagi hantaran dan satu lagi percubaan yang menarik yang dilakukan oleh Wan Zarul Nizam, hasil daripada gerakan yang cukup kemas sebenarnya yang dilakukan oleh rakannya sebentar tadi. Ya, satu skill yang baik daripada beliau. Beliau dapat memperdayakan Zarul di sana, cuba menarik dan beliau dapat ruang untuk membuat rembatan tapi jauh tersasar. Sayang sekali melepasi palang. Ya. Dan sekiranya beliau boleh merendahkan bola tersebut ke bahagian kiri atau bahagian kanan, saya rasa mungkin berpeluang untuk mencari gol kedua di sana. Kali ini kekasaran yang dilakukan oleh Muslim. Sememangnya lah dia mempunyai corak permainan yang mungkin agak keras. Kekasaran yang dilakukan terhadap Gustavo Lopez memberikan satu lagi sepakan percuma, dan kita lihat walaupun situasi ataupun kedudukan bola itu agak jauh, tetapi mungkin Gustavo Lopez mempunyai idea yang tersendiri kerana Vincent Bikana termasuklah Joseph Kalangti juga sudah pun berada di depan pintu gol, tetapi Nakajima sudah pun meluruk. Satu sepakan yang sia-sia, cukup mudah dibaca oleh Khairul Fahmi Cemat, membiarkan saja bola itu untuk sepakan gol. Jadi hampir masuk ke minit yang ke-20 separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi mendahului 1-0 itu pasukan Kelantan melalui percubaan menarik ataupun jaringan menarik yang dilakukan oleh Wan Zack Haikal. Minit ke-14 separuh masa yang pertama. Lepas kawalan yang cuba dilakukan oleh Joseph Kalangti, tetapi
Nakajima, ada dua pemain yang mengawal pergerakannya. Ini bahaya. Wan Zak Haikal menggerakkan semula serangan sekarang ini. Kita lihat bagaimana Indra Putra Mahyudin juga, tetapi hantaran yang tidak sampai kepada rakan yang dicari, iaitu Muhammad Qayyum. Sementara itu mungkin ada kecederaan yang menimpa Muhammad Fakhur Razi hasil daripada pertembungan yang berlaku sebentar tadi. Ini dia Fakhur Razi. Satu leg tackle di sana, ya. Syafawi, ya. Agak bahaya juga. Yang dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Qayyum, yang merupakan penggerak serangan daripada sebelah kiri pasukan Kelantan. Jadi kita harap pemain ini dapat meneruskan permainan ini, kerana khidmat yang diberikan ataupun sumbangan daripada Muhammad Fakhur Razi yang merupakan midfielder di sebelah kiri itu sentiasa juga mengatur gerakan-gerakan yang menarik. Dan mungkin sementara kita menunggu apa yang berlaku, mungkin boleh kita lihat semula mungkin jaringan gol yang dilakukan oleh Wan Zak Haikal. Ini dia. Ya. Hasil daripada hantaran yang tepat yang dilakukan oleh Nik Muhammad Syarul Azim, dan kita lihat finishing yang cukup menarik yang dilakukan oleh Wan Zak Haikal. Tetapi pujian harus kita berikan kepada hantaran yang dibuat oleh rakannya, iaitu Nik Muhammad Syarul Azim. Ya, Wan Zak Haikal sebenarnya tidak dikawal oleh sesiapa, dan apabila beliau sampai ke sebelum membuat rembatan tersebut, sebenarnya Hairudin sudah agak terlambat untuk membuat blocking di sana. Baiklah, permainan sudah pun diteruskan semula separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Kelantan. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Wan Zarul Nizam sebentar tadi, tidak ada arah, terpaksa menolak ke belakang Muslim sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Mencari rakan-rakan ataupun antaran jauh yang dilakukan sebentar tadi oleh Muslim Ahmad. Tarori, Wan Zak Haikal agak lambat tetapi berjaya juga mengawal, walaupun dalam keadaan yang mungkin agak sukar. Tetapi satu lagi hantaran, satu lagi kawalan, dan akhirnya kekasaran pula yang dilakukan sebentar tadi memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Gerakan pantas yang cuba diatur oleh pemain-pemain pasukan Kelantan. Kita lihat bagaimana kekasaran akhirnya yang dilakukan. Itu dia satu kekasaran yang dilakukan oleh Muhammad Hafizi Faizal, dan ini memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Satu kedudukan yang agak mencemaskan bagi penjaga gol Amirul Hakimi. Apakah Muslim Ahmad akan melakukan percubaan terus? Tidak. Berkandas percubaan yang dilakukan oleh Muslim. Indra Putra pula sekarang ini membantu, tetapi dia juga tidak diberi ruang yang selesa, walaupun ada asakan barangkali yang dilakukan terhadap Indra Putra Mahyudin. Walaupun kita lihat bagaimana Isa Nakajima tidak begitu berpuas hati dengan keputusan pengada, iaitu S. Sintarajan. Apapun sepakan percuma, ini memberikan peluang yang kedua sekarang ini bagi pasukan Kelantan melalui sepakan percuma ini. Wan Zarul Nizam berada di sana, Indra Putra Mahyudin juga berada di sana. Apakah Wan Zarul Nizam akan melakukan sepakan percuma ini? Kita tumpukan perhatian kita sekarang ini. Wan Zarul Nizam, ke manakah bola itu akan diarahkan? Satu percubaan terus muntah, tetapi sayang sekali gagal untuk dilakukan sesuatu oleh Traore pada situasi yang cukup menarik sebenarnya. Tampanan ataupun tangkapan tidak kemas daripada Amirul Hakimi. Bola muntah tetapi lewat pula bagi Traore untuk melakukan sesuatu. Satu rembatan yang baik sekali daripada Wan Zarul Nizam. Kita lihat bola tersebut seperti melayang-layang, kerana itulah penjaga gol pasukan Terengganu, Muhammad Amirul, tidak dapat hanya dapat menampan bola tersebut. Tetapi ada kita boleh lihat sekali lagi di sini Wan Zarul Nizam membuat rembatan terus, dan apabila tampanan itu dibuat follow up daripada Traore, agak lambat. Satu follow up yang baik daripada beliau, tetapi mungkin tampanan tersebut pergi ke arah lain bola tersebut. Satu lagi asakan sekarang ini, satu lagi lorongan yang menarik dilakukan oleh Karul Izwan, cuba mencari Traore, tetapi mungkin sudah pun berada pada posisi offside, walaupun
Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Terengganu. Memang jelas apa yang dapat dilihat oleh penolong pengalih pertama, iaitu Wan Salman Wan Yusof Traore sudah pun berada dalam kedudukan offside ketika hantaran itu dilakukan sebentar tadi. Apapun Kelantan masih lagi menguasai permainan, cuba melakukan asakan demi asakan. Kali ini gerakan yang cuba diatur melalui Haridun Omar, seorang pemain veteran, dan satu kawalan yang cukup sempurna cuba dilakukan, tetapi mungkin the first ball itulah sentuhan pertama yang dilakukan sebentar tadi oleh Issei Nakajima terlalu kuat dan mudah ditangkap dengan ataupun dikawal dengan kemas oleh Khairul Fahmi Jamal. Ya, apa yang saya lihat daripada pasukan Terengganu, mereka banyak mengharapkan Issei Nakajima dan juga Gustavo yang untuk membuat serangan ke atas pasukan Kelantan. Sekiranya mereka hanya mengharapkan dua pemain ini dan tidak ada support daripada Joseph Kalangti ataupun daripada Muhammad Fakhur Aziz, jadi saya rasa agak sukar untuk mereka dapat menjadikan gol. Kawalan yang terpaksa dilakukan oleh Haridun Omar, asakan yang dilakukan oleh Dramani Traore. Akan dilakukan oleh Muhammad Qayyum sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Muhammad Qayyum masih lagi dapat mengawal, cuba dibantu oleh Khairul Izwan sebentar tadi. Ada ruang sekarang ini bagi pasukan Kelantan. Sentuhan yang agak menarik, tetapi sayang sekali sentuhan yang dilakukan oleh Wan Zak Haikal gagal untuk mencari ataupun menjadi seperti apa yang beliau harapkan. Tetapi mereka ataupun Kelantan masih lagi menguasai permainan sekarang ini. Brandon Gunn terpaksa menolak ke belakang sebentar tadi kepada Indra Putra. Satu rempatan kaki kiri yang dilakukan oleh Khairul Izwan, tetapi bola itu sudah pun membias dan akhirnya memberikan satu sepakan penjuru. Kita lihat bagaimana rempatan yang dilakukan terkena Vincent Bikana, memberikan sepakan penjuru dari sebelah kanan pintu gol bagi pasukan. Ya, sekurang-kurangnya Khairul Izwan mengambil peluang tersebut, membuat satu rembatan walaupun dihalang oleh Vincent Bikana. Sekurang-kurangnya beliau mengambil keputusan untuk membuat rembatan tersebut. Wan Zak Haikal perlu melakukan delivery yang tepat ke depan pintu gol sekarang ini. Tetapi apa yang beliau cuba lakukan, satu set piece yang mungkin direncanakan tetapi mungkin gagal untuk diterjemahkan di atas padang, mungkin gagal untuk dibaca oleh rakan-rakan yang lain. Jadi sia-sia satu peluang yang diperoleh pasukan Kelantan. Sekali lagi hantarannya jauh yang dibiarkan saja untuk sepakan gol bagi pasukan Terengganu yang dilakukan sebentar tadi oleh Wan Zarul Nizam. Jadi setakat ini pertahanan pasukan Kelantan tidak banyak menghadapi masalah berbanding dengan pasukan Terengganu, kerana saya boleh lihat bahawa pemain-pemain midfield untuk pasukan Kelantan lebih banyak bergerak, lebih banyak menolong bahagian pertahanan berbanding dengan pasukan Terengganu. Lim, saya nak dapatkan satu pandangan anda kalau kita lihat permainan yang sudah berlangsung masuk ke minit yang ke-29 sudah sekarang ini. Salah satu masalah yang sering dibangkitkan oleh Mike Malvi adalah barisan pertahanan pasukan Terengganu. Dikatakan cukup longgar. Sejauh mana? Apakah terbukti pada malam ini? Memang kita boleh lihat daripada gol pertama tersebut betapa lack of marking di sana. Kita dapat ini satu lagi kedudukannya agak bahaya. Walaupun mencuba di sana Wan Zarul Nizam, tetapi nasib baik bagi pasukan Terengganu. Kalau tidak, sekali lagi kelompongan di barisan pertahanan, kelemahan di barisan pertahanan itu akan terdedah. Ya, berbalik kepada soalan Syikawi tadi memang mereka bolos 10 gol daripada 3 perlawanan terakhir mereka. Jadi itu satu pertanda yang agak negatif. Sekiranya mereka ingin berada di kelompok 3 atau 5 pasukan teratas, mereka harus mengurangkan apa yang mereka lakukan ini. Kerana apa yang saya lihat setakat ini, permainan mereka tidaklah cantik, tidaklah baik dan tidaklah teamwork seperti pasukan Kelantan. Kali ini hantaran yang agak menarik Lopez. Ini dia rembatan yang cuba dilakukan oleh Joseph Kalangti, tetapi
dalam satu kedudukan yang badan yang mungkin agak sukar, kerana sebelum itu dia sudah pun berjaya melakukan satu antaranya agak menarik. Itu ini dia rembatan daripada Joseph Kalangti, tetapi terlalu liar melepasi pintu gol. Selepas 30 minit barulah saya nampak kelibat Joseph Kalangti. Rembatan pertama beliau, kerana saya rasa beliau seharusnya lebih banyak involve dengan Issei Nakajima dan juga Gustavo, lebih banyak membantu dua pemain ini, kerana kita boleh nampak apabila pasukan Terengganu mendapat bola di bahagian bawah, mereka akan cuba mencari Issei Nakajima ataupun Gustavo di bahagian atas. Kita lihat bagaimana ada kelonggaran di barisan pertahanan di sebelah sana. Wan Zack Haikal sudah pun berubah posisinya, bermain dari sebelah kiri. Wan Zack Haikal sekarang ini satu kawalannya agak menarik. Apakah dia dijatuhkan? Tidak, kata pengadil S. Sitarajan. Dari satu keputusan yang menarik juga untuk kita sembang-sembang nanti, Lim, ya. Apakah itu satu keputusan yang tepat ataupun tidak daripada pengadil apa yang saya lihat, Syikawi, saya rasa tidak harus diberikan sebagai penalti, kerana saya rasa bukanlah satu terjahan kasar, ataupun saya rasa satu tackle yang agak baik daripada Joseph Kalangti sebentar tadi. Harudin Omar terpaksa menolak ke belakang kepada penjaga golnya, iaitu Amirul Hakimi. Apakah anda merasakan bahawa pemain yang berusia seperti Harudin Omar dan juga Indra Putra Mahyudin ini boleh bertahan sehingga 90 minit permainan? Pada pendapat saya, untuk Indra saya rasa beliau boleh bertahan, tetapi untuk Hairudin bermain di bahagian pertahanan, sekiranya inilah tempo cara pasukan Kelantan menyerang, saya rasa agak sukar untuk Hairudin Omar bertahan selama 90 minit. Gerakan di antara Yong dan juga Zarul Anwar tidak menjadi sekali lagi. Dikawal dengan kemas untuk memberikan lontaran ke dalam. Wan Zack Haikal sekali lagi kita lihat ini dia insiden itu, ya mungkin satu tackle yang kemas yang dilakukan oleh Yong, yang telah pun melihat pergerakan itu, ataupun Joseph Kalangti sebenarnya yang melakukan tackle itu, tetapi dia menuju ke arah bola, bukan kepada kaki pemain lawan. Jadi itu yang dapat dilihat oleh Sitarajan. Satu kedudukan yang agak menarik, kelekaan di barisan pertahanan, dan hampir-hampir sekali lagi memberi peluang kepada Joseph Kalangti, dan akhirnya mendapat sepakan penjuru. Kita lihat lontaran, dan itu dia bagaimana Joseph Kalangti berjaya meloloskan kedudukannya melalui dua pemain, tetapi mungkin agak terlambat. Dan Zamani Misbah berada di sana untuk mengeluarkan bola tersebut. Sepakan penjuru yang dilakukan, tetapi mudah ditanduk keluar oleh Indra Putra. Terengganu sekarang ini sedang berusaha untuk mencari gol penyamaan. Traore sekarang ini pula mendapat satu peluang untuk menggerakkan serangan, satu space yang menarik sekarang ini bagi Wan Zack Haikal. Satu lorongan cuba mencari Traore, tetapi pantas keluar Amirul Hakimi untuk menyelamatkan situasi itu. Satu lagi counter attack yang pantas. Saya rasa Traore harus lebih bijak mencari ruang, kerana beliau sentiasa di belakang Vincent Bikana. Dan apabila hantaran itu dibuat, saya rasa beliau masih lagi berada di belakang Vincent Bikana. Jadi tidak mustahil beliau akan dapat bola tersebut. Muhammad Syarul Azim sekali lagi cuba mencari Traore. Kawalan yang dilakukan oleh Vincent Bikana, bekerja keras di barisan pertahanan bersama-sama dengan Hairudin, tetapi tolakannya tidak sampai kepada rakan Nik Muhammad Syarul. Ada kekasaran dan tolakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Hafizi Faizal, dapat dilihat dengan jelas oleh pengadil Hafizi. Kita lihat bagaimana dia melakukan tolakan terhadap Khairul Izwan. Ini memberikan sepakan percuma. Satu lagi dead ball situation yang cukup menarik sebenarnya bagi pasukan Kelantan, kalau dapat merancang ataupun merencanakan satu set piece yang mungkin boleh memberi sesuatu yang menarik kepada pasukan Kelantan dalam separuh masa yang pertama ini. Kita harus ingat bahawa Kelantan tidak mempunyai Jonathan McCain di sana untuk membuat tandukan-tandukan, kerana kita tahu selalunya set pieces begini mereka akan cuba mencari pemain yang paling tinggi. Satu lagi, Wan Zack Haikal berada di sana dalam situasi yang agak kelam kabut. Clearance dilakukan oleh pemain Vincent Bikana. Ya, setakat ini saya rasa Terengganu memang mempunyai masalah untuk menyerang. Kita boleh lihat betapa cepatnya pemain-pemain Kelantan turun
untuk membantu, dan di sini kita boleh lihat Zamani Misbah cuba menarik Issei Nakajima apabila tactical foul dibuat. Jadi seluruh pemain pasukan Kelantan sudah turun dan hanya Taure saja berada di atas. Jadi itu adalah kita boleh lihat tactical bahagian pertahanan, bahagian defend untuk pasukan Kelantan. Dan selepas kita boleh lihat satu hantaran yang agak liar dilakukan cuba oleh mencari Bikana. Joseph Kalangti ya. Tidak dapat dikawal dengan sempurna tadi oleh Joseph Kalangti. Jadi terlepas satu lagi situasi yang cuba diusahakan oleh pasukan Terengganu dalam usaha untuk mencari gol penyamaan kerana mereka ketinggalan dengan 0-1. Kawalan yang tidak sempurna dari Nik Muhammad Syarul. Tolakan yang menarik dilakukan oleh Afizi sebentar tadi, tetapi walaupun Joseph Kalangti cuba melorongkan bola itu kepada Issei Nakajima, tetapi mungkin satu tolakan yang sudah pun terlalu predictable, sudah pun dapat dibaca oleh barisan-barisan back bagi pasukan Kelantan. Bikana kali ataupun Traore kali ini tidak offside. Satu situasi yang agak menarik sebenarnya kerana pemain-pemain Terengganu barangkali menjangkakan bahawa Dramani Traore berada pada posisi offside. Satu larian yang baik daripada Traore, tetapi mungkin bola tersebut agak laju untuk beliau. Dan penjaga gol Muhammad Amirul sudah bersedia. Ada dia Omar. Apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Terengganu sekarang ini melalui Afizi yang mengawal sekarang ini bagi pasukan Terengganu. Terpaksa menolak ke belakang semula kepada Harudin kerana mungkin keadaan yang agak sukar. Yung berada di sana sekarang ini. Satu lagi hantaran jauh yang cuba mencari Nakajima. Sekali lagi mudah saja dipintas oleh pemain-pemain back pasukan Kelantan. Kita lihat kawalan kemas yang dilakukan oleh Vincent Bikana terhadap Dramani Traore. Dia sendiri tidak berpuas hati, mungkin ada kekasaran yang dilakukan. Wazak Haikal juga gagal untuk mengawal. Tujuh minit sudah pun berlalu permainan separuh masa yang pertama ini. Kelantan masih lagi mendahului dengan 1-0 hasil daripada gol yang dijaringkan oleh Wazak Haikal menit ke-14. Kawalannya dilakukan oleh Afizi. Di sana ialah Afizi sekali lagi, satu lagi Yung, satu tolakan jauh yang dilakukan. Ini peluang sekarang. Sayang sekali. Jelas bahawa Issei Nakajima sudah pun berada pada posisi offside dan penolong pengadil iaitu Muhammad Noor Abdul Rahman sudah pun dapat melihat. Memang apakah itu satu keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat. Jauh sebenarnya beliau berada di posisi offside. Jadi sebenarnya kredit, saya ingin katakan kredit harus diberikan kepada pemain-pemain midfield di bahagian pasukan Kelantan, kerana mereka banyak memaksa pemain-pemain Terengganu yang berada di bahagian bawah. Apabila mendapat bola, mereka akan memaksa mereka bermain bola terus ke bahagian depan. Jadi di situlah mereka dapat menghalang pergerakan atau serangan bahagian Terengganu. Gustavo Lopez sekali lagi walaupun cuba meluru di sana, tetapi hantaran yang mudah dibaca. Traore kali ini dia meneruskan permainan walaupun ada pemain Terengganu yang menghadapi kecederaan, tetapi akhirnya dia menunjukkan satu semangat sporting spirit walaupun penyokong Kelantan mahukan supaya Traore meneruskan permainan. Tetapi kita ingat ada pemain Terengganu iaitu Vincent Bikana. Kita lihat di gambar yang menghadapi kecederaan ketika asakan cuba dilakukan, dan akhirnya keputusan yang saya anggap harus dipuji yang dilakukan oleh Traore untuk mengeluarkan bola itu dari kawasan permainan untuk membolehkan Vincent Bikana menerima rawatan. Ya, sudah tentu pasukan Terengganu berharap beliau boleh meneruskan perlawanan malam ini kerana beliau adalah seorang pertahanan yang amat penting untuk pasukan Terengganu. Dan sekiranya ketiadaan beliau, saya rasa sudah tentu akan membawa masalah kepada pasukan Terengganu. Ini kita lihat Indra Putra setakat ini walaupun berusia, tetapi dia telah menyumbangkan 2 gol sebenarnya bagi pasukan Kelantan
sepanjang Liga Super ini. Sementara itu Dramani Traore juga telah pun menyumbang 2 gol. Kawalan yang cukup mudah dilakukan oleh Nur Hafiz bersama-sama dengan Muslim Ahmad. Antaran jauh yang dilakukan oleh Muslim, tandukan yang menarik daripada Traore. Satu lagi gerakan 1-2 di antara Traore dan juga Wan Zarul Nizam. Tetapi kali ini apakah dia melakukan percubaan terus ataupun cross, tetapi saya kira dia mengambil keputusan melakukan percubaan terus yang liar tinggi melepasi pintu gol. Ya, sebenarnya tidak salah saya melihat beliau membuat percubaan tersebut. Memanglah boleh dikatakan tamak, tetapi tidak ada pemain-pemain. Beliau tidak nampak ada pemain yang berada di kawasan 6 box. Betul. Yang boleh beliau membuat hantaran. Jadi kerana itulah mungkin beliau mengambil keputusan untuk membuat rembatan terus. Terengganu masih lagi berusaha sekarang ini untuk mengatur gerak-gerak serangan melalui Zubir Azmi sebentar tadi, tetapi sekali lagi kesukaran yang dihadapi, sepakan yang dihalang sebentar tadi yang dilakukan oleh Bikana akhirnya memberikan lontaran ke dalam. Tempo permainan yang mungkin sedikit perlahan sekarang ini daripada kedua-dua pasukan. Sudah pun masuk, hampir masuk ke minit yang ke-41 sekarang ini. Sementara itu ada kekasaran yang dilakukan. Jadi layangan kad kuning kepada Indra Putra. Kita ingin melihat apa yang berlaku. Sebenarnya sedang kita menumpukan perhatian kepada permainan yang sedang berlangsung. Ini dia di sini. Memang jelas apa yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin terhadap Zubir Azmi sebentar tadi. Ya, kita boleh lihat sebenarnya kaki paras boot Indra Putra agak tinggi di sana. Jadi kerana itulah saya rasa beliau diberikan kad kuning. Dan kad kuning yang pertama untuk pasukan Kelantan. Sekali lagi sepakan penjuru apabila bola sudah pun terkena membias dari Nik Muhammad Syarul Azim. Sepakan penjuru yang ketiga untuk pasukan Terengganu. Dan seperti biasalah akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Mengharapkan akan ada connection ataupun sentuhan daripada rakan-rakan. Tetapi walaupun berjaya melakukan tandukan Vincent Bikana, tetapi tandukan yang melia dan lega saya kira penyokong-penyokong pasukan Kelantan yang terus memberi sokongan kepada pasukan mereka. Ini merupakan perlawanan yang ke-9 bagi kedua-dua pasukan ini. Dan kalau kita lihat daripada kedudukan mereka, Kelantan sekarang ini berada di tangga ke-7, sementara itu pasukan Terengganu berada di tangga yang ke-8. Tetapi kedua-dua pasukan ini memungut mata yang sama, iaitu 9 mata, hanya dipisahkan melalui jaringan gol yang memihak kepada pasukan Kelantan. Tetapi kalau Kelantan dapat mengekalkan kemenangan ataupun mencatatkan kemenangan di gelanggang mereka sendiri ini, mungkin kedudukan Kelantan akan sedikit berubah. Bukan itu saja Syakawi, sudah tentu akan melegakan jurulatih Kelantan K. Devon. Dan melegakan juga Datuk Seri Vida. Mungkin juga. Kawalan yang cuba dilakukan Joseph Kalangti. Dan di sana bersama-sama dengan Zubir Azmi. Joseph Kalangti sekali lagi sentuhannya dilakukan oleh Fakrul Razi. Tetapi agak sukar untuk mencari ruang yang selesa. Dan panan yang dilakukan oleh Hafizi juga tidak kemas. Siap sedia sekarang Bikana untuk mengawal keadaan. Gerakan pantas sekarang ini cuba diatur melalui Gustavo Lopez. Dia dibantu oleh Joseph Kalangti sekarang ini mencari ruang, tetapi terpaksa menolak ke belakang kepada Zarul Anwar. Yung pula sekarang ini naik membantu serangan. Satu percubaan terus, tetapi terkandas percubaan yang dilakukan. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Gustavo Lopez tidak mempunyai arah dan akhirnya bola berjaya dikeluarkan, terus membuat sepakan ke depan pintu gol. Tetapi tentunya lah kita tidak mengharapkan Dramani Traore untuk mengejar hantaran seperti itu. Jadi cukup mudah bagi penjaga gol Terengganu iaitu Muhammad Amirul Hakimi yang diturunkan. Walaupun sebelum ini pintu gol pasukan Terengganu sentiasa diberikan ataupun dikawal oleh pemain ataupun penjaga gol yang cukup berpengalaman, yaitu Muhammad Syarbini Alawi.
Bukan percuma yang pantas dilakukan sekarang ini. Hanya tinggal beberapa saat saja lagi permainan separuh masa yang pertama ini akan tamat. Tidak termasuk masa tambahan, tolakan ke belakang itu pasti dilakukan oleh Zairul Hairudin. Tamparan kemas daripada Lopez. Itu dia 2 minit masa tambahan separuh masa yang pertama ini. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Indra Putra sekarang ini. Lorongan yang cuba mencari Wan Zack Aikal, tetapi kawalan berjaya dilakukan oleh Bikana. Hairudin Omar agak lambat, tetapi nasib baik berjaya juga membuat tolakan kepada Zubir Azmi. Menghadapi kesukaran sekarang ini Zairul Lopez. Yung sudah pun naik ke atas untuk membantu serangan bagi pasukan Terengganu. Mungkin minit-minit terakhir ini mereka juga berusaha untuk mencari gol penyamaan. Sekurang-kurangnya bila bermula nanti separuh masa yang kedua akan dapat memberikan kelegaan. Satu hantaran yang cuba mencari Nakajima, tetapi satu kawalan yang cukup kemas dilakukan oleh Nick Muhammad Syarul Azim. Kita lihat sekali lagi satu hantaran tinggi, walaupun Issei Nakajima berada di sana, tetapi Nick Muhammad Syarul Azim menanduk bola itu keluar untuk memberikan satu lagi sepakan penjuru. Kali ini sepakan ini diberikan kepada Vincent Bikana untuk mengambil sepakan ini, ataupun tidak. Vincent sudah pun naik semula ke atas. Satu kedudukan yang agak bahaya, tetapi akhirnya clearance berjaya dilakukan, walaupun Vincent Bikana sudah pun berada di sana untuk cuba mencari sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang lebih berkesan. Sekarang ini dia terpaksa turun semula di posisinya di barisan pertahanan. Satu lagi hantaran jauh, tetapi Hairudin walaupun naik ke atas untuk membantu barisan serangan, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Hairudin Omar dibiarkan saja. Ini dia sepakan penjuru, dan kita lihat bagaimana tandukan yang cuba dilakukan oleh Vincent Bikana sebentar tadi, tetapi akhirnya mudah dikeluarkan oleh pemain-pemain Kelantan. Jadi mungkin tiupan whistle menamatkan permainan separuh masa yang pertama telah pun dibunyikan oleh S. Sitarajan. Satu perlawanan yang mungkin